أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini menyambung kepada halaman 231 semalam. Hari ini kita menyambung 232 dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul sihat ya. Alhamdulillah Ustaz ya. Hari Isnin. Hari Isnin Ustaz. Hari Isnin ke hari Selasa Ustaz? Hari Isnin ni. Isnin. Okey, jangan terlupa. Dia kadang-kadang dah tersilap hari. Betul Ustaz. Pasal duduk dekat rumah Allah ya. Allah. Tapi alhamdulillah jangan lupa Quran. Betul. Ya, masya-Allah ya. Dan hari ini kita nak bersama dengan tuan-tuan sekalian untuk mendalami kepada sambungan kisah Nabi Lut semalam dan kita akan terus dengan kisah seterusnya dan surah Hud adalah surah panduan penuh dengan inzar ataupun nazir, peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita jaga-jaga, untuk mengelakkan kita melampau, untuk memastikan kita istiqamah dalam iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita ingin mulakan dengan doa ringkas kita sama-sama ya. Perlahan-lahan kita sebut subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, itu adalah doa yang pernah diucapkan oleh para malaikat ya dalam surah Al-Baqarah. Dan satu lagi doa yang kita nak doa pada Allah Subhanahu taala, minta Allah berikan kepada kita ilmu, bahasa Arabnya rabbi zidni ilma. Sama-sama kita share bersama dengan rakan-rakan yang ada ya, mungkin ada rakan-rakan kita yang bertugas pada tengah hari ini tetapi boleh sahaja kita share, mungkin dapat ditonton semula pada waktu malam Ustaz ya, malam pada waktu senggang. Betul. Dan jangan bertangguh ya, jangan bertangguh kerana apa? Kerana selepas ini terus lagi halaman seterusnya. Betul Ustaz. Yang kita nak dapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lihat kepada apakah ringkasan bagi halaman 232. Bermula daripada ayat yang ke-89, apakah yang diceritakan? Sambungan kisah Nabi Syuaib. Ya, sambungan kisah Nabi Syuaib iaitu pada ayat 89 hingga ayat 95. Sebagaimana kita lihat semalam, kisah ini berkaitan dengan tentang transformasi ekonomi yang berlaku dalam masyarakat. Dan kemudian disambung dengan kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Firaun. Dalam surah Hud ini pendek sahaja dan kita akan baca dahulu daripada ayat 96 hingga 97 tentang kisah Nabi Musa sebelum disambung pada halaman pada hari esok. Jadi mari sama-sama kita baca dahulu ayat 89 hingga 93 ya, agak panjang sikit sampai ke bawah sikit Ustaz ya. Kerana ini masih lagi kisah Nabi Syuaib, ada sambung lagi. Tapi kita baca dahulu bermula ayat 89 hingga 93. Jadi adik-adik yang ada di depan TV, yang berada di Facebook, boleh komen kat situ kisah Nabi Syuaib, kisah Nabi Musa. Dua nabi dan ini adalah nabi selepas Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kita ambil pelajaran. Silakan Ustaz. Allah, terima kasih banyak Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Bertemu lagi kita pada hari ini alhamdulillah. Jika semalam kita telah belajar
tentang Nabi Syuaib juga Ustaz cerita pasal Madian dan sebagainya. Hari ini kita menyambung lagi Ustaz Nabi Allah Syuaib dan juga Nabi Allah Musa alaihissalam Ustaz. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, mak-mak, ayah-ayah kita tu apa khabar tu? Di dapur ke di mana tu? Tengah masak ke apa? Tak apa, biarkan TV tu terbuka, boleh dengar sambil-sambil potong bawang ke apa sah. Subhanallah. Jadi insya-Allah kita nak mulakan bacaan kita. Kita kata temu janji kita hari ini dengan Al-Quran halaman 232. Kita nak mula ayat 89 sehingga 93. Jadi kita cuba tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, kita baca dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 89 hingga 93 Ustaz ya. Panjang tu. Panjang Ustaz. Okey Ustaz ya. Tadi pula kebetulan makan cukodok Ustaz. Cukodok. Oh. Jadi dia minyak kan. Minyak itu antara salah satu petua lah Maknanya kalau boleh
elakkan makanan berminyak. Ya. Jangan banyak sangat. Jangan banyak sangat ya. Sekali-sekala boleh ya. Sekali. Okay. So banyaklah tu. Baik, alhamdulillah kita dapat membaca bersama dipimpin Ustaz Tarmizi bersama dengan tuan-tuan berada di rumah, dan kita nak menyambung kepada apakah yang dimaksudkan, apakah yang kita boleh faham daripada ayat 89, dan wahai kaumku, ya, kata Nabi Shu'aib, janganlah permusuhan antara aku dengan kamu, la yajrimannakum shiqaqi, sesuatu yang aku menentangnya ini, an yusibakum, ya, menyebabkan kamu ini ditimpa dengan apa yang pernah menimpa kepada kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, ini adalah nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim, dan kemudian wama qaumul lutim minkum biba'id, ya, iaitu sebenarnya dan tidaklah kebinasaan pada kaum Lut itu daripada kamu jauh sangat. Apa maksud jauh sangat itu? Kaum Lut ini, Nabi Lut ini adalah selepas daripada Nabi Ibrahim. Masa Nabi Ibrahim, ya, selepas ini kita akan lihat kisah-kisah selepas daripada Nabi Ibrahim. Kalau kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh ini sebelum Nabi Ibrahim. Jadi sebelum Nabi Ibrahim, selepas Nabi Ibrahim, sebenarnya Allah menceritakan tentang apakah musibah ataupun azab yang dikenakan kepada mereka yang melakukan yajrimannakum, membuat perkara-perkara dosa ataupun derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Shu'aib menyatakan, ya, kepada kaumnya, janganlah pasal keingkaran kamu ini menyebabkan kamu dapat azab seperti orang-orang yang terdahulu. Apa pelajaran untuk kita, tuan-tuan? Pelajarannya ialah untuk kita mengambil kisah-kisah orang terdahulu, ambil pelajaran, dan kalau tuan-tuan ada peluang untuk melawat gunung Judi, ya, ataupun pergi ke kawasan Madian, ke kawasan ada di kaum Lut ini di tempat dikaitkan dengan laut mati, Ustaz, ya. Jadi kalau tuan-tuan ada pengalaman pergi ke sana ataupun tengok dekat YouTube, kita boleh cerita kepada anak ataupun kepada masyarakat kita sebenarnya pasal isu Nabi Shu'aib ini dalam masyarakatnya adalah isu ekonomi. Orang tipu, ya, zaman sekarang ini, Ustaz, ya, istilahnya mungkin scam, ataupun ada yang memeras bagi gaji tidak seperti yang sepatutnya kepada pekerja, ya, ataupun mungkin menjual barang dengan harga yang tinggi ataupun memeras kepada orang-orang yang miskin. Jadi ini adalah cara bagaimana Nabi Shu'aib menggunakan kaedah cerita-cerita ataupun perkara yang lepas itu, kalau boleh janganlah berlaku kepada kamu. Yang ini yang kita boleh amalkan bersama, Ustaz, ya. Dan ayat yang ke-90, apa yang kena buat? Ya, bila dah tahu kita ambil pelajaran, so kena buat apa? Wastaghfiru. Istighfarlah, ya, dan juga tubu ilaih. Kita sudah belajar daripada Ustaz Syamsul 2 hari lepas, ya, berkaitan dengan apa beza istighfar dan juga taubat. Istighfar ini ketika kita ada dosa terus saja istighfar, dan taubat ini ialah dia terus kita buat untuk meninggalkan apa yang berdosa. Betul. Maksudnya istighfar tu masih ada dosa lagi istighfar. Dan beza antara istighfar dengan taubat ini ialah taubat ini habisnya bila sampai ke sini. Allah. Kan? Jadi jangan bertangguh untuk kita kata bahawa tak apa kot, banyak lagi masa. Sebenarnya kita tak tahu masa itu bila berakhir untuk kita dapat melangsungkan taubat kita kepada Allah SWT. Kata Nabi Shu'aib, inna rabbi rahimun wadud. Sesungguhnya Tuhanku adalah amat penyayang. Wadud itu juga penyayang, tetapi penyayang yang amat melampau, ya. Pasal bila rahim ini seperti kalau kita tengok ibu, Ustaz, ya, ada rahim, ya, fizikalnya. Kalau kita bayangkan kecil je perut ibu, ya, tetapi baby boleh masuk ke situ, dan itu adalah kurniaan daripada siapa? Allah Ar-Rahim, ya. Allah bagi pinjam sedikit kepada perut ibu itu, maka anak boleh berada, dan pada waktu itu siap oksigennya, siap makanannya, siaplah segala-galanya. Ada kadang-kadang yang kembar pula, ada kembar pula, ya. Jadi nak ceritanya ialah Allah yang Maha Penyayang dah buktikan pada setiap orang yang lahir ini, Allah yang sama boleh je beri peluang kepada kamu, ya, beri ruang pasal kamu ni pernah buat silap, tetapi kita kena bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dapat kasih sayang. Betul. Ya, kita akan dapat wadud, ya, kasih sayang, kecintaan yang amat melampau daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya apa? Istighfar dan juga taubat. Dan bagi kita, bagi tuan-tuan, kalau ada kawan yang kata dia stres, Ustaz. Betul. Zaman pandemik ini stres pasal pasangan lah, keluarga, pendapatan dan sebagainya,
ayat 90 ini sebagai panduan, ya, konsisten di dalam al-Quran, iaitu istighfar dan taubat. Walaupun ada yang kata apa kaitan kalau saya sembahyang baca Quran dengan dilapangkan urusan. Sebenarnya pasal yang uruskan urusan tu bukan kita. Allah yang uruskan, dan bila Allah kata lapang, mudah sahaja. Dan itu yang berlaku. Mungkin tuan-tuan yang di Facebook boleh kongsikan sedikit kan pengalaman bersama al-Quran ni, apa jadi, ya, apa jadi bila baca Quran pada keluarga, ada beza tak? Ya, kerana apa? Kerana ia pernah mengubah orang Arab yang amat degil bila dapat Quran, contohnya macam Saidina Umar. Betul. Kalau kita ini taklah berapa degil sangat tu, ya, insya-Allah Quran ini akan memberi kesan yang tetap hebat kepada diri dan keluarga kita. Ayat seterusnya, balasan daripada kaum Madian ataupun kaum Nabi Syuaib ini, dia kata, wahai Syuaib, manafqahu katsiran mimma taqul, ya, iaitu kami ni tak faham, ya, kami ni tak faham apa banyak daripada apa yang kau cakap. Ini adalah salah satu kisah bagaimana orang nak melawan kalau dia tak suka apa yang kita nasihatkan. Dia akan cakap, saya tak faham lah Ustaz. Ustaz cakap apa ni? Kan, tak faham. Pergi tempat lain lah. Kan? Ini adalah kaedah bagaimana orang dahulu, tetapi juga kaedah orang zaman sekarang. Kalau dia tak suka sesuatu nasihat yang baik, yang menyakiti ataupun tidak senang pada dia, kacau dia punya bisnes, kacau dia punya keluarga ataupun perangai dia, maka dia akan cakap begini, kami tak faham. Kan, kami tak faham. Jadi itu yang pertama. Kemudian wa inna lanaraka fina dha'ifa. Dia akan attack, serang kepada individu itu. Dalam kes ini dia kata, kami ini tengok kamu ni sebenarnya dhaif. Kau dah lah tak ada duit sangat kan, pengikut kau pun tak berapa boleh pakai sangat. Kamu bukan golongan elit, bukan golongan rumah besar, kereta besar. Kau ni cakap apa ni? Kan. Ini balasan ataupun kata penduduk ataupun kaum Nabi Syuaib untuk merendah-rendahkan Nabi Syuaib yang menegur pasal isu ekonomi yang berlaku dalam masyarakat. Kita nak baca sekali lagi ayat 91 ini, di mana di hujung itu ada dimaklumkan walau la rahtuka la rajamnak, la rajamnak, iaitu kalau bukan kerana engkau ni daripada kaum kerabat orang yang kami hormat, kami dah rejam dah, kami dah baling dah, ya. Wama anta alaina biaziz, kamu ni sebenarnya kami tak hormat, ya. Pasal kamu ada keluarga yang kami hormat saja, okeylah kami bagi chance, kalau tidak kami akan bedil saja kamu, ya. Ini perkataan mereka. Sedih lah Ustaz, ya. Orang nak buat baik dalam hidup kita, tuan-tuan, kadang-kadang orang nak cakap baik, jumlah kita buat ni, kau ni pasal ada bos kau tu, kau boleh kan, kau tidak tak. Kan. Jadi ini kaedah mereka, dan kita akan tengok bagaimana Nabi Syuaib membalas. Tapi kita baca dahulu ayat 91 untuk kita tahu bahawa ini boleh berulang banyak kali pada zaman ini. Jangan sampai kita jadi orang yang mengucapkan perkataan sebegini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kita ingin melihat bacaan sekali lagi saja di ayat 91. 91. Jom sahabat-sahabat semuanya kita baca ayat yang ke-91. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Syuaib ma nafqahu kathiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز صدق الله العظيم. Mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak banyak memahami apa yang engkau katakan itu, sedangkan kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami.
Kalau tidak kerana keluargamu, tentu kami telah merejam engkau, sedangkan engkau juga bukan seorang yang berpengaruh di kalangan kami. Jadi ada 3 perkara dia attack, ya, serang Nabi Shu'aib secara psikologi. Maksudnya bukan secara fizikal, tapi secara psikologi. Yang kita kena sedar, tuan-tuan, pada zaman ini, pelajaran ini juga sampai pada zaman ini. Yang pertama apa? Dia akan cakap tak faham kan? Kau cakap apa ni? Kan, kalau ada orang yang cakap begitu, ketika kita nak menyampaikan, mungkinlah kadang-kadang mungkin cara bercakap kita, mungkin PowerPoint kita tak sehebat orang lain ustaz ya. Tetapi jangan sampai kita menjadi orang yang merendah-rendahkan kebenaran. Ya, pasal tengok ustaz ni tak ada PowerPoint pun, cakap pun tergagap-gagap ya. Ni cakap apa ni? Kan, jangan tuan-tuan. Kerana apa? Ini adalah perkataan daripada kaum yang derhaka kepada Allah kerana nak menjatuhkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Shu'aib. Yang pertama. Yang kedua ialah bagaimana mereka menjatuhkan, Allah bongkar ini agar kita elak daripada laksanakan wa inna lanaraka fina dha'ifa, iaitu memandang rendah. Tengok kereta pakai apa tadi, datang naik apa, kan, oh naik teksi naik teksi, Allah kan, nak tolong kami, nak bagi nasihat ekonomi pula tu, Allah. Kalau cakap begitu tuan-tuan, sebenarnya kita kena ingat, kita minta Allah jauhkan, ya. Pasal apa? Memang manusia ni suka tengok yang fizikal, dia suka tengok fizikal, tetapi sebenarnya yang Allah angkat kita ini bukan kerana fizikal. Kalau nak angkat secara fizikal, sudah tentu Firaun itu paling mulia, kan? Tuan-tuan nak jadi Firaun tak nak kan? Okey, pasal kita tahu bahawa Firaun itu adalah lambang kezaliman. Tapi biasalah kita dalam hidup ini kadang-kadang kita terpengaruh ya dalam membuat keputusan, sehingga kan kata mereka wa inna lanaraka fina dha'ifa, kamu ni lemah, ekonomi lemah, pengikut kamu lemah, kau ni siapa, tak apalah kan, kami ni ada kekuatan, tak payah nak nasihat kami. Yang kedua, dan kemudian dia cakap bahawa kami pandang rendah kepada kamu, tak ada apa, kami ni boleh je nak denda kamu, tapi pasal kamu ni ada keluarga, ya, roh tukar, iaitu keluarga, ada yang kata kerana kamu ni ada kepimpinan, itu sebabnya kami tidak merejam kamu. Membawa kepada perkataan pilihan kita, sama-sama kita saksikan. Syaqqa ataupun syaqqaqa maksudnya sengsara ataupun menentang, ya, bila kita sengsara tentang suatu perkara, kita menentang. 28 kali disebut dalam al-Quran, dan inilah yang ditentang, ya, oleh Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib rasa sengsara melihat kezaliman berlaku dalam ekonomi, maka beliau menentang perkara tersebut agar ia tidak merosakkan masyarakat. Dan itulah perasaan kita juga, kita tidak akan menerima mana-mana kezaliman dalam ekonomi, dan kita nak lihat bagaimana kaumnya membalas balik selepas ini. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Perbanyakkan istighfar Ustaz ya. Ya, betul. Taubat lain, istighfar lain. Istighfar anytime, bila-bila masa sahaja. Dan itu kita kata makna setiap kali kita buat salah, buat dosa, istighfar. Adapun taubat tadi kita mohon untuk kita terus berhenti daripada meneruskan dosa-dosa kita lah, kesilapan kita. Jadi mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita untuk kita terus mohon istighfar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada saat ini kita nak berkongsi juga dengan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian tentang tajwid kita. Kita ingin melihat, kita telah berkongsi dengan sahabat-sahabat penonton semuanya tentang alif lam al-qamariyah, alif lam asy-syamsiyah. Jadi hari ini kita nak melihat kesalahan-kesalahan ataupun kesilapan yang biasa berlaku dalam lam qamariyah
adalah dengan menyebut lam mati ataupun huruf lam yang sukun itu dengan tidak jelas pada lam qamariyah. Contohnya pada ayat yang ke 25 contohnya, iaitulah contoh kat situ wa alfaina sayyidaha ladal bab. Jadi wa alfaina tu lam tu dia tak jelas. Wa alfaina sama ada bunyi lam itu ataupun dia pergi kepada fa. Wa afaina salah. Wa alfaina ladal bab. Tak jelas bunyi lam tu. Kan? Jadi kena jelaskan ladal bab contoh. Kemudian dalam ayat yang ke-23 pada kalimah atau pada ayat al-azizul jabbarul mutakabbir, al-azizu ada lam kat situ, jelaskan dia. Al-jabbaru dua, dan yang ketiga al-mutakabbir, jelaskan lam kat situ. Dan contoh yang ketiga iaitulah dalam surah An-Nas, dalam surah An-Nas ayat yang keempat, min syarril waswasi. Yang pertama, min syarril waswasi. Yang kedua, al-khannas. Jadi jelaskan lam kat situ. Min syarril waswasil khannas. Jadi itulah antara contoh yang perlu kita beri perhatian apabila kita membaca huruf alif lam al-qamariyah ini, kita kena jelaskan lam dia. Alhamdu contoh. Jadi pertama jangan kita jadi idghamkan pula ataupun kita syamsiahkan dia. Jadi al jadilah al tu. Nak sebut pun tak boleh, al tak boleh. Al, dan jangan pula melirik alhamdu, jangan. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswas. Jadi melirik tak boleh juga. Min syarril waswasil khannas, itu. Jadi itu antara contoh, 3 contoh kesalahan atau perkara yang perlu diberi perhatian bila kita membaca alif lam al-qamariyah tadi. Terima kasih banyak pada Ustaz Tarmizi menjelaskan tentang alif lam qamariyah, bagaimana nak dibacakan Ustaz ya. Alif lam syamsiah maksudnya tidak ada dia melirik tu, dia macam apa, dia ada macam qalqalah pula, qalqalah pula ya, tidak ada kan. Okay. Jadi kadang-kadang mungkin nak taranum sangat Ustaz ya. Jadi utamanya tajwid dulu ya, lepas tu taranum itulah yang baru masuk ya untuk panduan kita bersama. Baik, kita nak menyambung kepada kisah Nabi Syuaib yang panjang semalam kita bincang, kita sambung balik pada hari ini. Tadi sudah kita baca sampai ayat 93 Ustaz ya. Ayat 92 itu bercerita tentang kata Nabi Syuaib membalas balik kepada kaumnya yang menyatakan kami tak faham kau cakap apa ni kan. Maka kata Nabi Syuaib ialah ya qaumi arahti, ya, apakah keluargaku lebih dihormati daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi dalam peluang dia berbalah ataupun berhujah itu mengutamakan Allah dalam seruannya. Ya. Maksudnya kamu ni hormat aku ni pasal keluarga aku, pasal pangkat aku, pasal kereta aku, pasal rumah aku. Sepatutnya takut ataupun hormat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disampaikan di sini, ya. Dan kamu meletakkan Allah ni ke belakang sangat, padahal Allah ini bima ta'maluna muhit, ya, atas segala apa yang kamu buat ini Allah tahu, Allah boleh kepung, ya. Bila bercakap tentang Allah kepung ini, Allah boleh mengalahkan kamu kalau kamu meletakkannya ke belakang. Maksudnya memandang enteng, Ustaz ya. Memandang enteng, dan sebenarnya memandang enteng kepada Allah itu disampaikan dengan perkataan mereka, dia memandang Nabi Syuaib ni adalah dhaifa, kan. Alah dia ni tak ada apa sangatlah, kan. Baru tentang kau lebih kurang dia macam aku, kan. Jadi perkataan-perkataan begini perlu kita jaga agar apa? Kerana ia lambang kesyirikan ataupun kehambaan seseorang. Kalau seseorang itu seorang hamba Allah, dia akan kata, oh kamu ni bawa mesej baik ni, kan. Saya kena tengok balik ni apa yang saya buat tak kena dalam bisnes saya. Walaupun orang itu mungkinlah dari segi pakainya itu tak adalah sampai bagi setengah orang dia ni pakai pun boleh pergi cari dulu tak baju, saya bayarlah awak dulu, kan. Jangan sampai kita memandang hina begitu. Dan pada ayat 93, wahai kaumku, ya, i'malu ala makanatikum inni amil. Ini dah mulalah ni, Nabi Syuaib dah mula nak barak
ya, berpisah dalam erti kata apa, kamu buat kerja kamu, ya, kami pun akan beramal buat kerja kami, kamu akan tahu saufa ta'lamu man ya'tihi 'adzabun yuhzih, ya, kamu akan tahu azab yang menghina kamu dan siapa yang mendustakannya. Wartaqibu inni ma'akum raqib. Ya, hujung itu menarik Ustaz, ya. Subhanallah. Wartaqibu ini biasa dalam al-Quran ada perkataan intaziru. Betul. Ya, kita tunggulah, tengok siapa yang kena nanti. Tapi di sini perkataannya wartaqibu, maksudnya tunggu, tapi tunggu dengan penuh perhatian. Kita tengok detail, tengok siapa yang kena nanti. Dan di sini di hujung itu inni ma'akum, bukan murtaqibin. Betul. Inni ma'akum raqib. Apa bezanya? Wartaqibu ini kita tunggu, tapi kita kena. Tunggulah kita nak kena sesuatu perkara. Tapi kalau raqib kita tunggu, tapi kita yang akan tengok orang itu kena. Subhanallah. Maksudnya apa? Di sini Nabi Syuaib kata, kita akan tengok dan aku akan tengok engkau kena nanti. Subhanallah. Dan perkataan ini diberikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hujung dakwah di Mekah ini, nak beritahu kepada orang musyrik di Mekah bahawa kau kenakan kami, kau pandang hina pada kami. Bilal bin Rabah ini adalah apa, hamba, orang miskin. Kamu pandang Nabi Muhammad ini entah apa-apa. Wartaqibu inni ma'akum raqib. Memberi semangat kepada Nabi walaupun dihina sebagaimana dihina kepada Nabi Syuaib, tetapi rupa-rupanya jati diri, keyakinan perlu ada pada tuan-tuan, ya, agar kita dapat terus sampaikan mesej kebaikan walaupun orang pandang semacam kepada kita. Betul, ya. Dan ini kita nak sambung pada ayat 94 hingga 97 kisah Nabi Syuaib sebelum kita masuk kisah Nabi Musa. Sila Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Mungkin yang ayat tadi itu 93 tadi tu kan Ustaz, kita kadang selalu dengar kan, jangan melihat pada siapa yang berkata. Betul. Tapi lihatlah apa yang disampaikan ataupun apa yang diutarakan itu. Kalau teguran walaupun dia kecil ataupun budak-budak tapi dia tegur kita, oh, subhanallah. Kita kena ambil. Dan teguran itu betul, kita kena terima insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah kita nak sambung bacaan kita ayat yang ke-94 sehingga ayat yang ke-97. Kita telah baca dengan bacaan Murattal Hijaz. Kita nak cuba pula baca dengan Murattal Jiharkah, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 94 hingga ayat 97, ya. Ayat 94 ini adalah ayat yang bercerita tentang apakah yang berlaku di hujung kisah Nabi Syuaib. Walamma jaa amruna, bila datang ketentuan, ya, Allah tidak terus mengazab selagi ada pendakwah yang memberi peringatan, Allah selamatkan. Tetapi bila mereka
degil dan terus melakukan kerosakan, iaitu mereka menipu, menindas kepada ekonomi dalam suasana di Madian itu, maka apa yang Allah buat? Najaina syu'aiban walladzina amanu ma'ah birahmah, iaitu Allah kami menyelamatkan Nabi Syuaib dan juga orang-orang beriman bersamanya dengan rahmat Allah. Ada je perkataan birahmah itu Ustaz, pada Nabi Nuh pun sama, kepada nabi-nabi sebelum ini, iaitu bila Allah selamatkan kita tuan-tuan, sebenarnya itu adalah dengan rahmat Allah. Bukan kerana orang beriman ni banyak sangat amal ataupun kerana hebat sangat kita ni baca Quran maka kita selamat, tak. Kita selamat dalam hidup ini, apatah lagi bila sampai ke akhirat nanti, adalah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang diulang-ulang sepanjang surah Hud ini. Minna, bi rahmatin minna wa akhazatil ladzina zalamu sayhah, iaitu apa yang berlaku kepada orang yang zalim, mereka kena sayhah, iaitu satu pekikan, ada yang kata dia macam suara supersonik Ustaz, supersonik ni macam jet, kalau yang dia kena tinggi terbang tu, kalau rendah sikit dia menyebabkan kaca-kaca dekat bangunan KLCC boleh pecah, jadi dia ada syarat mesti terbang lebih tinggi. Jadi ini lebih kuranglah nak cerita tentang supersonik ini kena pada mereka dan menyebabkan fa asbahu fi diyarihim jathimin, iaitu mereka bergelimpangan mati dikenakan dengan sayhah. Mereka rasa mereka ada teknologi, mereka ada bangunan apa sebagainya, tetapi rupanya hanya dengan pekikan sahaja hancur apa yang ada pada mereka. Ka'allam ya'nau fiha, seperti mereka ini tidak pernah tinggal dekat situ Ustaz, ini yang berlaku ala bu'dal limadian kama ba'idat samud, iaitu ini adalah sesuatu yang pernah berlaku macam Samud, iaitu kaum Nabi Saleh. Nabi Saleh ini sebelum daripada Nabi Ibrahim, dan ini selepas Nabi Ibrahim. Jadi sama, maksudnya hukum Allah kepada manusia ini sama, iaitu kalau mereka ini zalim kepada peringatan, maka Allah selamatkan orang beriman dan Allah kenakan kepada mereka yang tidak beriman. Pelajaran untuk kita apa tuan-tuan, ialah kita kalau nak dapat keselamatan dunia akhirat, kita jangan jadi orang yang zalim. Jangan jadi orang yang memandang enteng kepada orang yang bawa kebenaran. Itu penting juga tu. Kadang-kadang ada juga yang dia bawa kebenaran Ustaz, ceramah ke, bawa ada ustaz ke apa ke, tapi dipandang kumpulan lain low class. Itu kelas kami ni kelas yang ini juga perlu kita jaga tuan-tuan. Tuan-tuan ikut My Quran Time, jangan pula kita tengok dia ni tak ikut My Quran Time, dia belajar Quran, sepatutnya ikut My Quran Time, baru kelas sikit pasal duduk depan TV. Jangan cakap begitu. Jangan sekali-kali, kerana kita tidak boleh memandang hina kepada orang yang sedang mendekatkan diri pada Allah walaupun kecil. Macam Ustaz cakap Ustaz, bila orang tu baru merangkak-rangkak baca Iqra umur 60 tahun. Betul Ustaz. Tak boleh kita kata Iqra kan. Sebenarnya di sebalik dia itu pahala yang berganda-ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sikap bagi orang yang mentauhidkan Allah. Pasal kita boleh baca ni Ustaz, boleh tadabbur ini pun dengan rahmat Allah pun. Kalau Allah kata saya tak boleh fikir sekejap je kan, 20 minit tuan-tuan tengok kat TV ni, senyap je. Itu saja kan. Kerana apa? Kerana bukan dengan rahmat Allah. Maka disambung selepas itu pada ayat 96, kisah Nabi Musa. Ringkas sahaja, walaqad arsalna Musa biayatina, diutuskan Nabi Musa dengan mukjizat dan juga dengan keterangan hujah yang amat nyata. Mubin ini seperti kalau kita tengok dinding itu jelas, maka lebih jelas lagi bukti yang disampaikan oleh Nabi Musa. Kepada siapa? Kepada Firaun dan juga pemimpin-pemimpin, orang-orang yang berpengaruh yang mengikutnya, amra Firaun, yang mengikut kepada perintah Firaun itu. Wama amru Firaun birrasyid, dan Firaun ini sebenarnya tak betul pun. Kita nak ulang balik semula ayat 97 ini untuk kita melihat dalam hidup kita, ikut pemimpin kena lihat adakah berasaskan kepada mukjizat, adakah berasaskan hujah yang nyata pada ayat 96. Kalau tak ikut, sebenarnya orang ini tak betul pun. Jadi macam mana kita nak tahu betul ke tak betul? Kita sendiri yang kena cari ayatina wa sultanim mubin. Jadi kita baca 97 lah Ustaz, untuk sama-sama kita ingatkan diri kita jauh daripada mengikut pemimpin yang bobrok yang tidak ikut kepada Al-Quran. Sila. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul.
sahabat-sahabat Al-Quran, saya setuju sangat dengan Ustaz bagi nasihat tadi dan juga motivasi pada kita walaupun kita berada di masa di Iqra. Ya. Ikut satu ke ikut dua ke, jangan malu, jangan segan, dan walaupun contoh kalau kita dah naik meningkat sikit, jangan kita pandang alah baru malu tak ya, awak kumpulan lain lah. Betul. Kan? Dan yalah, kita ni bila baca Quran kadang memang kita lemah, kita kadang berlaku kesalahan, dengung kurang tepat, kurang jelas huruf, bahkan kadang-kadang ada baris tertukar dan sebagainya. Itu normal, itu biasa kebiasaan kita manusia lemah kan. Jadi jangan kita memandang rendah. Kalau sangkut-sangkut baca wayata tak dapat dua pahala. Allahu akbar kan. Jadi terus bersemangat dengan Al-Quran insya-Allah. Dan kita nak baca ayat yang ke bawah sekali Ustaz. Betul. Ayat 97. Jom kita baca sama-sama bacaan mujawwad. Jiharkah kita cuba insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ila fir'auna wa malaihi fattaba'u amra fir'aun wa ma رشيد صدق الله العظيم. Surah Al-Azim kepada Firaun dan para pembesar kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Firaun, padahal perintah Firaun bukanlah perintah yang rasyid. Macam mana kita nak dapat rasyid? Dua perkara, iaitu biayatina wa sultanin mubin, iaitu dengan mukjizat kami. Itu zaman Nabi Musa. Sekarang ini mukjizat yang masih ada Ustaz, namanya Quran. Kalau kita nak dipimpin jalan yang lurus, mesti bersama dengan mukjizat. Bersama dengan mukjizat. Yang pertama, yang keduanya apa? Wasultanim mubin. Dalam mukjizat itu ada bukti-bukti keterangan yang nyata, yang jelas, menyebabkan kita ini, kalau ada orang kata solat 3 kali je kot, tak payah 5 kali. Apa buktinya? Kan, itu adalah kesan orang yang bersama dengan mukjizat Al-Quran. Kalau dia baca Al-Quran, dia memang kagum dengan Al-Quran, tapi tidak ada sultan, tidak ada hujah yang jelas, ataupun ada hujah yang jelas, dia suka berfalsafah tapi bukan berasaskan pada Quran pun tak jalan. Ya, jadi dua kaedah inilah, kita baca kita rasa kagum pada Quran, kita dengar kita, tapi dalam masa yang sama dia dapat hujah untuk kita kata bahawa saya tidak akan ikut sesiapa kecuali apabila awak berpegang kepada mukjizat, berpegang kepada hujah yang jelas. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, iaitu yang pertama, banyakkan istighfar dan taubat untuk kita makin dekat dengan Allah yang Maha Pengasih. Itu yang perlu kita buat zaman ini, sama seperti orang-orang dahulu. Yang kedua, utamakan Allah dalam hidup, bukan utamakan melihat pada kereta, kepada rumah, kepada pangkat, kepada status seseorang untuk kita menerima kebenaran. Dan yang ketiganya ialah jangan minta dicepatkan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah tak bagi azab, itu tanda Allah sedang beri masa kepada kita untuk kita bertaubat, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa Allah pimpin kita bersama insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم، ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa mak ayah kami ya Rahman, ampunkan dosa muslimin dan muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan kami ini hamba-hambamu ya Allah yang senantiasa memohon ampun kepadamu ya Allah lantaran dosa maksiat yang kami lakukan ya Allah. Kami lemah ya Allah, kami lemah ya Rahman, kami manusia biasa ya Allah, tidak terlepas daripada melakukan bermacam kesalahan, dan juga ya Allah tidak putus-putus mengharapkan bantuan petunjuk hidayah daripadamu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memimpin kita untuk terus kita bersama Al-Quran Ustaz ya, sebagai biayatina, dengan mukjizat. Dalam masa yang sama kita bertemu dengan hujah yang nyata untuk memimpin hidup kita. Inilah yang kita ingin hidupkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Perjuangan tuan-tuan menyumbang adalah untuk sama-sama mukjizat ini diangkat dan menjadi hujah dalam hidup, sehingga kan kita tidak mudah menjadi follower kepada orang-orang yang pelik-pelik di sosial media ya, dalam kepimpinan, kerana kita tahu kita ada mukjizat dan anak-anak kita juga ada mukjizat yang kita pegang. Betul. Dengan hujah yang nyata. Dan kita akan bertemu lagi insya-Allah pada siaran ulangan Ustaz ya, pada malam ini, pada esok pagi, dan kembali kepada halaman baru menyambung di hujung-hujung surah Hud. Dan jangan lupa jaga keselamatan, jaga vaksin, SOP dan kita ucapkan tahniah kepada semua yang ingin bersama memastikan kita berusaha bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Quran Time, baca faham aman insya-Allah.